Okay, done dan record. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so semalam cikgu menerima hanyalah 2 soalan. Tada. Okay, ini soalannya. And soalan ni dia tanya berapa bacaan emitter kat sini. Teng. Okay. Alright. Okay, ada soalan dia tanya yang pantulan dalam penuh. Okay, nanti cikgu akan cuba terangkan siapa ada soalan tu boleh tanya. Okay, so first kalau kita jawab soalan macam ni, yang ada dekat korang punya ni, benda pertama, macam siapa yang ada join, cikgu ada buat kelas elektrik rasanya. Kelas elektrik percuma hari tu cikgu ada buat. Okay, so benda pertama bila menjawab elektrik, okay, tengok bilangan perintang. Sebab kalau ada satu, boleh terus guna V sama dengan IR ataupun apa formula yang diminta lah, kuasa ke apa, boleh terus pakai. Okay, syarat dia perintang tu mesti jadi satu. Kalau macam gambar ni, dia bukan satu. Kalau bukan satu, korang kena cari, dia panggil total resistance. Sama je total resistance tu dengan maksud effective resistance. Okay, kalau bahasa Melayunya adalah jumlah rintangan okay, ataupun apa dipanggil rintangan berkesan. Rintangan berkesan. Okay. Ini term-term bahasa Melayu dan term bahasa Inggeris. Okay, soalan Daniel, perintang is resistor. Is it? Yeah, perintang is a resistor. Okay, resistor. So now when you look at the diagram yang ada dekat screen korang, you have 3 resistor. Korang ada 3 perintang. So bila ada 3 perintang, maknanya ini kena cari dulu, kena guna step nombor 2, cari total resistance. Okay. So cikgu pun cari total resistance. So nak cari total resistance, okay, cikgu pakai warna biru, kita kena solve mana yang kita boleh solve dulu. So kita solve kat sini. Okay, berapa resistance kat situ? Is 2 parallel. So jangan lupa formula parallel, 1 over R equals 1 over 2 plus 1 over 2. Basically korang dapat 2 over 2. Sama macam kelas elektrik sebelum ni, cikgu bagi tahu. Terbalikkan, tapi ni pun terbalikkan pun 2 over 2 juga. So ini adalah 1 ohm. Okay. So 1 ohm kat sini bermaksud kalau cikgu ringkaskan lita ni. Okay, so cikgu ringkaskan lita ni. Then another one. Okay. So sekarang cikgu dah ringkaskan. Dia jadi ni 1 ohm. Sini jadi 8 ohm. Uyuh, teruk ya. 8 ohm. Ya Allah. Okay. So yang ni bateri dia 4.5. So sekarang kita tengok pula ini series. So apa kena buat? Masih belum tinggal satu. So cari berapa? 8 campur 1 dapat 9 ohm. Okay. So 9 ohm kat sini bermaksud kalau cikgu ringkaskan lagi. (4.5) 9. Dah tinggal satu. Okay, dah tinggal satu, baru boleh pakai V sama dengan IR, cari I, V over R, 4.5 bahagi 9. Okay, 4.5 bagi 9, korang akan dapat 0.5 ampere. Okay. Alright. Okay. So, siapa yang join kelas elektrik sebelum ni, 0.5 ampere tu bermaksud ada 0.5 charge yang mengalir dalam 1 saat. Okay, itu maksud dia. Okay, so sekarang ni, tapi masalah dia, masalah dia dekat sini. 0.5 yang kita kira tadi adalah kalau emitter
emitter kat sini. Emitter kat sini dia akan baca 0.5. Emitter kalau duduk dekat side belah tepi kat sini pun baca dia 0.5. Okay. So ada 0.5 charge, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. Okay. So sekarang charge So charge ada berapa jalan dia nak gerak ni? Dia ada 2. So bila ada 2, ada yang naik atas, ada yang turun bawah. So yang naik atas 0.25 ampere. Bawah ni pun 0.25 ampere. Okay. So kalau bergerak balik ke sini 0.25, lalu yang di belah atas 0.25, yang di belah bawah, jumpa balik. So bila dia jumpa balik, kalau letak balik kat sini, dapat balik 0.5 ampere. Okay. So first step, tengok resistance. Tengok resistor ada berapa. Okay, tengok resistor ada berapa, ataupun English dia tengok resistor lah. Kalau bahasa Melajunya tengok perintang. And then if you have more than one resistor, so what you need to do is to find the total resistance. Okay. Alright. So soalan kat situ, ada kaitan ke antara yang atas dengan bawah? Apa maksud kaitan atas dengan bawah? Yang mana yang cikgu buat sampai bawah ni? Okay. Yang sampai bawah tu, step nombor 1. Okay, apa step nombor 1? Step nombor 1, tengok perintang. Kalau lebih 1, kena cari total. Okay. So step yang cikgu buat sampai bawah tu adalah cari total resistance. So dalam soalan ni cikgu dapat resistance dia sama dengan 9 ohm sebenarnya. Okay. Lepas dah dapat 9 ohm, cari current. Okay, cari arus. Guna formula V sama dengan IR. So bila dah dikira, I dia bersamaan dengan 0.5 ampere. Okay. 0.5 ampere tu bermaksud daripada power supply, daripada bateri, current yang bergerak, okay, adalah 0.5. So kena faham 0.5 ni bermaksud ada 0.5 charge dalam 1 saat. So charge tu bergerak. Okay, sekarang dia hanya ada 1 jalan. Sampai dekat tempat yang cikgu tengah bulat yang sekarang ni, dia pecah 2. Sebab tu bila pecah 2, atas yang naik 0.25, bawah 0.25. Okay. Kenapa dia boleh pecah 2? Sebab dia punya resistor, kalau kita tengok kat sini, resistor kat sini 2. Resistor kat bawah 2. Okay, resistor kat bawah 2. Alright. So, kenapa cikgu pecah 2 dia sebab macam ni. Kalau cikgu campur resistor tu, 2 campur 2, cikgu dapat 4. Okay, so kalau cikgu ambil bahagian atas saja, bahagian atas ni saja maknanya 2/4. 1/2. Bahagian bawah ni pun 2/4. 1/2. So cikgu bagi half, bagi separuh. Bagi 2. Sebab atas half, bawah half. So bagi 2. Okay. So kalau clear, kalau faham, boleh komen kat situ supaya cikgu tahu korang faham ke tak bahagian ni. Baru cikgu masuk soalan sebelah dia. Okay. Udin ni seorang ni faham. Okay. Udin faham. Okay. So thank you. Alright. Soalan sebelah dia, masalah dia macam ni. Tada. Ambil engkau. Okay. Dia tak bagi resistor yang sama atas bawah. Tak sama. Okay. Tapi tak apa. Ingat step. Faham step.
Okey, tengok perintang. Step pertama, tengok perintang ataupun tengok resistor ada berapa. Okey. Kalau lebih satu, cari dulu effective resistance. Cari dulu, okay. If more than one, find the effective resistance. Okay, if more than one. Okay, kalau lebih satu lah. Okay, so macam mana kita nak cari effective resistance dia? Okay, so yang pertama kita solvekan yang parallel. Solvekan yang tu. So bila kita solve yang tu, dia jadi 1/R sama dengan 1/6 campur 1/2. Dia ada step dia, so follow step. Kalau korang tak susun step, memang rasa pening. Susun step. Pertama tengok, lebih dari satu, cari dulu resistor. Okay, 1/6. Okay, so kalau cikgu buat 1/6, ini akan tambah dengan 3/6. So dapat 4/6. 4/6, 2/3. Okay, tapi ni 1/R. Okay, so R, kalau rasa masih tak clear yang series and parallel, boleh tengok video cikgu kat YouTube dulu. Okay, nanti sekarang tengok balik. So dapat 3/2. Okay, R dia 3/2. Okay, 3/2 bersamaan dengan 1.5 ohm. Right. Tapi tu baru tengah. Tu baru tengah. Maksudnya yang ini, kalau cikgu nak simplify the circuit, okay, simplify the circuit, maksud effective resistance tu, yang ini 8, tapi yang tengah ni sebenarnya boleh je ganti dengan 1.5. Yang tepi sini pula 2.5. Okay. So bila kita simplify kan, ada berapa resistor? Masih ada 3. Tapi semua dah susun dalam series. So apa nak kena buat? Cari total dia. So series apa kita buat? Tambah. R1 plus R2 plus R3, tambah semua. So dapat 8 campur 1.5 campur 2.5. So korang akan dapat 8 campur 4, 12 ohm. Okay. Tu baru settle step number 1. Okay. After step number 1, step number 2. Step number 2, barulah guna V equals I. Ui, hilang ni. V equals I R. Okay. So tanya, oh kalau dah jumpa yang bersiri, campur je. Ya betul. Maknanya jumpa siri tu campur je lah. Okay. So sekarang ada 12 ohm. Oh, sorry. Tersedawa pula. Okay, so ada 12 ohm. So carilah current. Macam nak cari current? V sama dengan IR. Okay, V sama dengan IR. So dia bagi tahu V susun balik I is V over R. 24 bahagi 12. Current dia 2 ampere. Okay. Alright. 2 ampere, kat sini 2 ampere itu standardnya soalan. So kalau 2 ampere, kalau dia letak ammeter tu, okay, ammeter dekat sini, yang mana macam mana cikgu bulatkan dengan warna purple. Okay, mana cikgu bulatkan dengan warna purple ni, itu adalah tempat yang bacaan dia 2 ampere. So 2 ampere, 2 ampere, oops. Okay, 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere. Mana yang cikgu bulat purple tu semua 2 ampere. Masalah sekarang ni, soalan dia, ammeter tu duduk sini. Ammeter tu duduk sini. Maksudnya, sini ada 2 ampere, sini pun 2 ampere, sini pun 2 ampere. Okay, tapi sampai sini, current 2 ampere tu pecah. Okay, current 2 ampere tu pecah. Pecah bermaksud, ada yang naik atas, ada yang turun bawah. Okay. Tadi, cikgu boleh bahagi 2. Kenapa cikgu bahagi 2? Sebab yang tadi, kalau kita tengok balik, atas dia 2 ohm,
Bawah 2 ohm. So bila cikgu tambah 2 campur 2, cikgu dapat 4. Tu kalau cikgu campur dua-dua. And kita buat nisbah dia. So bawah ni 2/4, atas ni 2/4. So bila cikgu kecilkan dia jadi 1/2, 1/2. That's why cikgu bagi 2. Tapi dekat sini, okay, kalau cikgu nak solvekan ni, tengok ni atas 6, bawah 2. So 6 campur 2, korang akan dapat 8. Okay. Maksudnya macam ni. Bahagian atas ni yang korang dapat 6 ohm. Okay, yang bawah ni korang dapat 2 ohm. So atas ni adalah 6/8. Bawah ni adalah 2/8. Okay. Sampai situ clear tak? Cikgu nak tanya dulu. Sampai sini clear tak? Kenapa cikgu buat 6/8 dengan 2/8? Okay. Alright. So cikgu ambil tu. 6, cikgu campur 6 dengan 2. So atas 6/8, 2/8. So kalau cikgu kecilkan, yang ni jadi 3/4. Bawah jadi 1/4. Okay. Alright. So, okay. Ni kena dengar betul-betul. Okay, ni dengar betul-betul. Current tadi, kalau cikgu letak kat sini, emitter. Okay. Emitter ni baca, korang dah kira 2 ampere. Sekarang ni kita nak kira daripada 2 ampere, daripada 2 ni, berapa naik atas, berapa turun bawah. Dengar berapa naik atas, berapa turun bawah. Okay. Alright. So setakat ni clear So untuk kira berapa naik atas, okay, berapa naik atas, jangan buat macam ni. Okay, ni cikgu tanda, ni kesalahan lazim. Kesalahan lazim dia, bila atas ni tadi, korang dah tahu yang atas ni tadi adalah 3/4. Korang ambil 3/4 darab 2. Okay, korang kata ni 1.5. Ni salah. Salah. Okay. Kenapa salah? Sebab bila kita belajar elektrik, resisten yang tinggi, current yang lalu mesti rendah. Bila bawah ni resistennya rendah, current yang lalu kat situ mesti lagi besar. Okay. Jadi 1.5 tu pergi mana? 1.5 tu pergi bawah, 0.5 pergi atas. Okay. Alright. Okay. Empat step dia. Okay. Kenapa? Kenapa macam tu? Alright. Cuba korang darab. 0.5 dekat atas tu. Darab dengan 6. Dapat berapa? 1.5 kat belah bawah. Darab dengan 2 ohm. Dapat berapa? Okay. Korang akan dapat 0.5 darab 6. 3 volt. 1.5 darab 2 pun dapat 3 volt. Sebab formula dia V sama dengan IR. Okay. Kenapa V sama? Sebab kalau kita tengok susunan ni, susunan ni adalah dalam susunan parallel, which is selari. So selari apa yang sama? V sama. Okey. Sekejap. Okey, cikgu tengok soalan Apa yang soalan kat tepi ni? Cikgu kalau dia pecah 3 macam mana? Oh. Okey, kalau dia pecah 3, kena buat soalan. Sebab korang ni kalau cikgu bagi tahu naik turun kan korang tak nampak, dia kena bagi nombor. Okey, kalau pecah 3 pun boleh, tak ada masalah. Okey, contoh contoh.
pecah 3. Sekejap, cuba buat pecah 3. Kau ingat ni boboiboy ke apa pecah-pecah 3? Okay. So ni 1. Tak masalah, nombor kena fikir kat tau. Dia bukan main pecah-pecah je. Kang salah kira tak cantik kang. Okay, kau nak pecah 3, boleh lah pecah 3. Oops. Okay. Okay. Cuba fikir nombor SPM selalunya pecah berapa? Setakat ni, okay, setakat ni, dia beritahu soalan yang kau tengah tanya kat ni, okay, soalan yang kau tanya yang ni, yang pecah 6 dengan 2 ni, SPM tak pernah keluar pun. Okay, tapi bagus lah nak tahu. Bagus lah nak tahu. SPM tak pernah keluar pun. Okay, so kita tengok balik yang ni Dia pecah-pecah memanglah sedap. Masalahnya nak abur nombor tu yang tak sedap. Kejap Okay. Kita buat yang simple dulu. Cikgu buat macam ni. 3 ni pun 3. Okay. So 3. Okay, betul. 12 bagi 4. 12 bagi 4. 4 tak cantik. Nak dapat 6. Dapat 6. Okay, dah dapat dah. 24 volt. Okay. Alright. So cikgu letak macam ni. Ini emitter warna purple. Berapa baca dia? Emitter warna biru. Ui, tak jadi biru pula. Okay, emitter warna biru. Emitter warna biru. Berapa baca dia? Okay. So step sama. Okay, step sama. So step pertama, apa yang kena buat? Cari total resistance. Okay, cikgu nak tengok ada tak orang cuba dulu bagi tahu dia punya total resistance dulu. Baru cikgu tunjuk solution dia. Cari total resistance. Itu semua 3. 4. Yes, 4. Okay. So macam dapat 4? 4, yes, betul. 4. Jawapan ni 4. Sebab kalau kita cari yang ini 1, Allah. Subhanallah, tebalnya nak mampus. 1/3 campur 1/3 campur 1/3 1/R. So korang akan dapat 3/3. 1/R. Terbalikkan pun 3/3. So dapat 1. Okay. So maknanya lita ni kalau cikgu ringkaskan. Oops. Wah, jadi over pula. Kalau cikgu ringkaskan, dia jadi 3 kat sini, 1 kat sini. So dapatkan total dia. Okay, so dapatlah total dia adalah 4 ohm. Okay, good. So bila dah 4 ohm, cari pula yang warna purple. Macam nak kira current purple. So cikgu pakai purple. Current purple V/R. V dia 24. I dia 4. 24 bagi 4. 6 ampere. Okay, tu purple. Okay, macam mana pula yang warna biru? Macam mana pula yang warna biru? Yang warna biru kat sini, okay. Kalau kita warna biru ni, okay, cikgu buat macam ni. Okay, first kita nak buat nisbah dia. Okay, buat nisbah dia macam ni. Kita campur dulu semua. 3 campur 3 campur 3. So, kita dapat 9. Okay. Jadi, nisbah yang atas ni adalah 3/9. Nisbah yang tengah ni 3/9. Nisbah yang bawah ni pun 3/9. Okay. So, bila 3/9 bermaksud ni kecilkan 1/3, 1/3, 1/3. Okay. So, semua sama. Bermaksud
mana-mana pun, okay, korang just perlu bagi 3. So bila bagi 3, maknanya daripada 6 ampere, okay, pada korang kira tadi 6 ampere, okay, 6 ampere kat sini tadi. Okay, 6 ampere tadi. 6 ampere bergerak, 6 ampere pergi sini, 6 ampere pergi bawah, 6 ampere pergi tengah ni. Okay, and then 6 ampere dah sampai sini. Okay, dia pecah 3. So pecah 3, bawah ni masuk 2. Atas ni masuk 2. Bawah lagi pun masuk 2. So dapatlah jawapan dia 2. Okay. Alright. Okay. Level 1, level 1. Ni kira bukan level 1 dah ni. Kalau korang okey dah ni, ni dah kira level 2. Level 2, level 3 dah ni. Okay. Kita nak masuk level terakhir. Oh, straightforward je rupanya soalan gini. Memanglah straightforward. Dia masalahnya tak terforward je. Orang je yang tak tahu nak forwardkan macam mana. Okay. Level 4. Okay, level. Ni level apa? Level 3, level 2. Okay. Level 3, so kita masuk level 4. Level 4, level 4, level terakhir lah. Okay, ambil nombor sama, 24. Tank tadi berapa? Cikgu letak tadi 3. Lepas tu kita tukar sikit. Okay, cikgu buat 2 je lah. Tak payahlah banyak-banyak. Buat 2 je. Okay. Ni 2 tu nak buat macam ni. Ni 2 ohm. Bawah 4 ohm. Okay. So cikgu letak yang dekat bawah. Emitter kat bawah. Kena kira dulu. 1/2, 1/4. 1/2, 1/4. 3/2. Hati je letak nombor kan. Yelah tu. 43. 0.75. So satu lagi lah. 1 point. Apa jadi bentuk gitu? Tak. Okey. 1.25. Okey, 1.25 naik. Okey. So dapat berapa? Sekejap. Bateri ni tukarlah. Bateri ni ambil 10 volt. Okey, bateri ambil 10 volt. Okey. Baik, cuba kira dulu. Ingat step. Kalau tak ingat, cikgu tulis sekali lagi. Apa step dia? Okay, step number 1. Find R. 3/4 tak perlu terbalik. Perlu. Kena terbalik. Okay. So find R. So apa cikgu buat mula-mula? Okay, mula solve yang ni dulu. Selalu kadang cikgu tengok ada student buat macam ni. 3 campur 1/2 campur 1/4 campur 1.25. Siapa buat macam ni, insya-Allah salah. Okay. Siapa buat macam tu, insya-Allah salah. Insya-Allah, dengar tu, insya-Allah. So, better korang buat satu-satu. Buat yang ni dulu. So, yang ni akan jadi 1/2 campur 1/4. Ni 1/R. So, korang akan dapat 3/4. Okay, ni baru 1/R. So, R dia adalah 4/3. Yelah. Okay, 4/3. Tak apalah, nombor tak cantik ni. Tak apa. 4/3. So, 4/3. Lepas tu, kalau kita tukarkan jadi 1.33 ohm. Right.
So ambil 2 je. Desimal ambil berapa? Ambil 2 je. Okay. So bila kita masukkan kat sini R dia. So R dia akan jadi 3 campur dengan 1.33 yang korang kira tadi. Campur dengan 1.25. Dapatlah R dia 5.58. Okay. So lepas tu kita cari I. Okay, kita cari I. I V over R 10 bahagi 5.58. Okay, 10 bahagi 5.58. So dapat 1.79. Okay. Oh, salah. 1.79 ampere. Simbol unit salah pula. Ampere. Okay. So 1.79 tu dekat mana? 1.79 tu kalau cikgu buat dekat sini. Okay, kat sini 1.79. Okay, dekat sini 1.79. Right. Tapi sekarang cikgu nak kira yang purple. Okay, macam nak kira yang purple. So untuk kira yang purple, okay, kita tengok dulu. So yang purple kalau kita nisbahkan dulu, atas 2 campur dengan 4, so dapat 6. Maknanya nisbah yang atas ni, kita pakai warna kuning lah. Nisbah yang atas ni 2/6, 1/3. Yang bawah ni 4/6, 2/3. Okay. So current dia macam mana? Okay. Kalau 1/3, current dia akan jadi 2/3. Ni untuk current. Kalau yang 2/3 resistance dia, so current dia akan jadi 1/3. Okay, ni untuk current. Sebab ni dia punya R. Okay, ni dia punya R. So kita nak purple. Purple kat bawah. So purple kat bawah kita ambil 1/3 darab dengan 1.79. Dapatlah sama dengan 0.596. So 0.6 lah. 0.59 ampere. So cikgu gunakan 0.6 ampere. Betul. Okay, so berapa pula yang naik atas? Baki dia tu naik ke atas. Okay, macam nak tahu per berapa? Oh, macam nak tahu per berapa? Okay, cikgu buat balik untuk per berapa je. Alright. Per berapa? So dekat atas ni tadi, cikgu letak 2 ohm. Bawah ni cikgu letak 4 ohm. So kita tengok nisbah untuk rintangan. Okay, nisbah untuk R. So macam nak tengok nisbah, kita campur dulu 2 ni dengan 4 ni campur dulu. Okay, so kita akan dapat 2 campur 4, kita dapat 6. Okay, 6. So kita tengok nisbah. So bukan 6 ohm tau, nisbah. So nisbah bermaksud dekat atas ni kalau kita nisbahkan, dia adalah 2/6. Bawah ni kalau cikgu nisbahkan 4/6. Okay. Lepas tu cikgu kecilkan. Cikgu kecilkan 1/3. Nisbah yang bawah cikgu kecilkan jadi 2/3. Okay. So 1/3 tu, okay, 1/3 kat sini adalah nisbah untuk resisten. Okay, so yang bawah ni pun sama, 2/3 kat sini adalah nisbah untuk resisten. So untuk current, okay, kalau untuk current, cikgu pakai warna purple. Untuk current, okay, untuk current, dia korang letak baki dia, senang kata. Nisbah untuk current baki dia. So maksudnya untuk current, nisbah dia akan jadi 2/3. Nisbah current yang bawah akan jadi 1/3. So bila korang dah tahu tadi, current dia tadi adalah sebanyak 1.79 ampere. So kita ambil current dia. So maknanya yang lalu bawah adalah 1/3 daripada 1.79. Ini lalu bawah, korang dapat 0.59. Okay.
So yang lalu atas pula 2/3 daripada 1.79. Okey. 1.79. Oops. 1.79 darab 2 bahagi 3. So 1.19 kat atas. So yang naik atas ni 1.19, yang pergi bawah 0.59. So jumpa balik 1.79. Yep, kalau rintangan dia rendah, arus dia kena tinggi, betul. Contohnya yang atas ni, ratio dia korang nampak 1/3. So ratio 1/3, rintangan dia rendah. Maknanya current dia kena lagi besar. Okay, kalau belah bawah, ratio dia besar 2/3 daripada rintangan. Bermaksud ratio untuk current dia adalah 1/3. Oh, cikgu bukan 0.6. Oh ya, yeah. Kalau bunda 0.6 lah. Ambil lah 0.6. Nak bunda juga ya. Okey, ambil lah 0.6 boleh. Tak ada masalah. Okey, yang atas ni kalau bunda pun sama juga. 1.19. Okey. So itulah dia untuk elektrik. 40 minit juga cerita benda ni je. Okey. Right, ada yang tanya, cikgu ada post balik ke stream? Ya, ada. Cikgu ada post balik nanti insya-Allah dekat YouTube. Okey, cikgu akan post dekat YouTube. Ni kelas percuma ni insya-Allah cikgu akan post kat YouTube. Okey, kalau pakai R2 bagi R1. Sekejap, cikgu nak baca. Kalau pakai R2 bagi R1 tambah R2 kali I. Boleh juga. Okey, boleh juga. Okey, cikgu. Okey, tengok. Pergi soalan yang ada. Cikgu kalau tambah resistor 16 ohm kat bawah. Okey. Current 1.8. Efek current apa jadi? Kalau nak tambah 6 ohm, current dia tak boleh jadi 1.8 macam tu je. Korang kena nak tambah 6 ohm. Sekejap okey. Soalan daripada Arif. Kalau tambah resistor 16 ohm kat bawah guna A 1.8, efek current apa jadi? Okey. Okey. So kita tengok kalau tambah atas tadi kita kekal sama 2 ohm. Yang tengah ni tadi cikgu letak 4 ohm. Dah kawan kau nak tambah pula, tambahlah lagi satu. 6 ohm. Okey. Lepas tu current nak pakai current yang sama. Okey, current dia tadi yang pakai kat sini kita ambil 1.8 lah senang. 1.79 tu cikgu pecah senang. 1.8 cikgu gundakan. Okey, contoh ni. Okay, soalan dia berapa, kalau cikgu nak tanya berapa bacaan emitter warna biru, berapa bacaan emitter warna purple, berapa bacaan emitter warna kuning. Okey. So cara sama. Maksud cara sama tu kita jumlahkan dulu, nak cari nisbah. Okey, kita cari nisbah. So cikgu cari nisbah. Nisbah untuk R. So nisbah untuk R kalau kita campur semua 2 campur 4 campur 6 dapat dia 12. Okey, 12. So atas nisbah dia akan jadi 2/12. Yang tengah ni nisbah rintangan dia akan jadi 4/12. Yang bawah pula nisbah dia akan jadi 6/12. Okay. So kecilkan nisbah. 1/6 bukan 2/6 ni. 1/4. Okey. Ni kecilkan 1/2. Okey. So dia punya current macam mana? Okey. So untuk yang warna biru, okey. Untuk warna biru, so resistance dia 1/6 ni resistance. So current dia berapa? Current dia akan jadi 5/6.
current. Okay. So yang warna purple R dia Sekejap, 1/3 yang mana? Mana 1/3? 40, oh okay, sorry. 1/3. 1/3, sorry. Okay, betul, 1/3. Saja je nak test. Okay, 1/3. So current dia jadi berapa? Current dia akan jadi baki 2/3 yang current. Okay, kalau bawah ni pula ratio dia kecil sekali 1/2. So 1/2, so current dia pun akan jadi 1/2. Okay, so dah lah. Maknanya yang warna biru akan jadi, okay, yang warna biru ni akan jadi 5/6 darab dengan 1.8. Yang warna purple akan jadi 2/3 darab dengan 1.8. Yang kuning ni pula jadi 1/2 darab 1.8. So kira. So 1.8 darab 5/6. 1.5. Masa terlebih kan? 2/3 darab 1.8, 1.2. So bawah tu 6. 1.8 bahagi 2, 0.9. Ya. Yep, kat mana ratio dia salah ni? Cikgu rasa ratio ni salah ni. 2, 4, 4, 9, 10, 12, 1, 12, 2 per 12, 1 per 6, 4 per 12, 1 per 3, 6 per 12, 1 per 2. So 1 per 2, separuh lagi bawah dah. 0.9. Okay. 5 bahagi 6. Darab 1.8. Okay, sekejap. Kita tengok sekejap Tiba macam pelik sangat ni. 1.5. So yang bawah ni 2/3. 1.8. 1.2. Oh, dah lebih dah. 1.9. Ini sebab dia tak ada kira daripada bateri awal. Tu yang pening tu. Nombor ni sebenarnya nombor ni tak boleh buat macam ni. Sebab current ni dia kena tengok daripada bateri. Dia tak boleh jadi 1.8. Dia mesti nilai dia lebih. So kalau tengok beza dia apa tahu. Soalan ni kita tak tahu bateri apa semua. Kita main tambah je. Tak boleh buat soalan macam ni. Okay. Kalau macam ni boleh lah. Macam ni sebab kita kira dari awal. So nombor ni yang tak sesuai. Okay, nombor ni yang tak sesuai. Okay, nombor ni yang tak sesuai. Okay, tapi cara sama cara sama, nombor je yang tak sesuai. Okay. So harap janganlah keliru soalan akhir tadi. Okay, jangan keliru soalan akhir tadi, cara sama. Alright. So untuk hari ni apa yang kita belajar? Nombor 1. Okay, first kalau kita nak tahu nak buat macam mana, first tengok dulu bilangan. Cikgu recap balik sebelum kita habis. Okay, tengok dulu bilangan perintang. Okay. Or in English, we call it, you look at the number of resistor. Ibu English dah aku. Okay, nombor 2. Kalau lebih satu, if more than one, okay, if more than one, cari R. Cari R total. Okay, and then barulah guna V sama dengan IR. And untuk soalan macam yang kita tengah bincang ni, yang paling penting cari tengok nisbah rintangan. Okay. So and then korang boleh cari dia punya current.
Okay, inilah contoh soalan tadi. Right, so inilah juga contoh soalan yang mula-mula diberikan tadi dekat grup. Mana kita soalan grup tadi? Tada. Okay, ni soalan kat grup. Okay, so itu sahaja yang kita share pagi ni. Terang. Okay, so terima kasih kepada semua yang menonton pagi ni. Kita ada berapa orang ni pagi ni? Kita ada lebih kurang, dah tiba J90 lah. Sekejap itu pun. Terus keluar. Okay, alright. Soalan lagi satu. Ada lagi soalan? Apa soalan dia? Soalan lagi satu. Oh, soalan kat grup ke? Soalan kat grup pasal cahaya tu. Oh, okay. Kejap. Nak juga okay, kejap. Okay. So, untuk yang dalam grup tu, soalan dia lebih kurang macam ni. Okay, siapa yang tak ada boleh join dekat grup Telegram, nanti korang tahulah soalan apa. Cikgu lukiskan balik soalan dia. Soalannya... Mana soalan dia tadi? Okay. 15.5, okay. Macam ni. Alright. So, dia ada line macam ni. Cermin, lepas tu dia ada normal. Okay, lepas tu apa lagi? Lepas tu dia ada sudut 15. Okay, dia kata dia sudut 15. Mana sudut 15? Dia naik sudut 15. Ni soalan dia lah. Okay, so naik sudut 15 macam ni. Okay. Sutra 15. Okay, betul apa lagi? Sudut yang dia bagi adalah 5. Okay, so kalau 90, 5 jadi 85 je. Tak apalah. Okay. So dia ada incident ray. Gambar dekat group tu dia ada incident ray macam ni. So incident ray yang cikgu tanda warna merah ni, incident ni sudut dia bagi 5 degree. Okay. So soalan dia, what is the new angle of reflection of the light ray? Okay. So dia bagi tahu cermin ni. Okay, cermin ni adalah ni M, ini N. So sekarang dia bengkokkan cermin tu. Right. So apa yang korang kena tahu, bila kita ada cermin 90 degrees, okay, 90 degrees dengan cermin adalah normal line. Okay. Maksudnya bila cermin ni cikgu dah bengkokkan dia, cikgu dah naikkan dia sebanyak 15 darjah, secara automatik dia punya garis normal bergerak ke sini sebanyak 15 darjah. So yang korang kena tahu, normal line is always 90 degree. Okay. So sekarang bila kita cerita incident ray ataupun sinar tuju, okay, and kita cerita pasal incident angle sudut tuju. Okay, so cikgu buat warna purple kat sini. Sudut ni jadi lagi besar. So korang boleh tengok berapa sudut dia sekarang. Okay, berapa sudut dia sekarang? So sudut dia 5, ini dah bergerak 15. So sudut tuju yang baru, incident angle yang baru adalah 20 degree. Okay, 20 degree. So bila ada 20 degree, ikut law, okay, so ikut law kata incident angle must be equal to reflected angle. Sudut tuju tu kena sama dengan sudut pantulan. So kalau dah sudut tuju, okay, kalau sudut tuju, incident angle equal to reflected angle sama. So kalau sama, sudut pantulan dia samalah 20. Itulah soalan dia.
Okay. Alright. So cikgu buat soalan lain, last soalan lain. Yang berkait dengan benda ni juga. Yang korang tanya dekat grup tu berkait dengan benda ni juga. Okay, kejap. Okay. So lebih kurang macam ni. Okay, cuba lebih kurang lah gambar dia. Okay, ni normal line. Okay, lepas tu sekarang ni insiden dia. Okay, ni insiden dia. Cikgu kata sini insiden dia 40. Okay, so cermin bawah ni cikgu sengitkan. Cikgu sengitkan belah sini. Okay, so cikgu sengitkan belah sini, cikgu sengitkan 10. Right. So yang korang kena faham, bila cikgu sengitkan, apa yang akan ikut sengit adalah normal line. So normal line dia sentiasa 90 degree. So bila cermin dia sengit 10, normal line dia bergerak ke sini juga. So berapa banyak normal line dia gerak? Normal line dia gerak sudut yang sama, 10. Okay. Sekarang berapa sudut insiden yang baru kat sini? Berapa sudut yang sini? 30. So kalau incident angle 30, berapa pula reflected angle? Ikut hukum kena sama. Okay, dia tak ada formula apa pun sebenarnya. Dalam buku ya ada formula, tolak-tolak lah, tak payahlah faham benda tu. Korang boleh fikir sendiri kot. Okay, boleh fikir. Maksudnya bila cermin tu bergerak, korang kena tengok garis normal tu bergerak ke arah mana? Ke arah kiri ke arah kanan? Okay, ke arah kiri ke arah kanan. Okay. Okay, kenapa bukan 50? Right. Sebab kita tengok apa beza dengan atas Okay. Beza dengan atas, cermin ni disengitkan dekat kawasan insiden. Maksudnya bila disengitkan dekat dengan insiden, sudut tu bertambah besar. Okey. Yang atas ni sudut bertambah besar. Okey, tak nampak pula. So yang bawah ni pula sudut bertambah kecil. Okey. So soalan atas sudut bertambah besar, soalan bawah sudut bertambah kecil. Tambah kecil. Okey. Right, so ada soalan lain? Untuk convex and concave cikgu, convex and concave. Kenapa convex and concave dah cover lah? Boleh tengok balik kat YouTube. Law dia tak ada law, convex and concave tak ada law. Okay, cikgu kalau yang formula tu macam mana? Oh, formula yang tu boleh juga pakai untuk elektrik tadi Cikgu kalau yang formula I1 R2 bahagi R1 samalah tu. Ni sebenarnya formula yang ni ratio juga nisbah. Okay. Boleh pakai formula tu kalau nak pakai, tak ada masalah. Cikgu ajar tadi cara supaya korang faham tanpa perlu guna formula tu. So faham kenapa? Maknanya faham kenapa. So kalau nak pakai formula tu pun boleh, tak ada masalah. Okay. Right. Masalah dia sekarang ni selalu yang berlaku adalah korang terlalu bergantung dekat formula. Ni masalah dalam fizik. So korang terlalu bergantung kat formula. So bila korang terlalu bergantung kat formula, korang rasa macam tak boleh masuk formula tu, korang dah blur dah. Padahal fizik ni fenomena semula jadi. So korang kena faham logik dia dulu. Okay, kalau faham logik dia, barulah kita tak kena tipu dengan formula tu. Sebab formula pun ada formula yang bersyarat. Okay, macam semalam, siapa yang join malam tadi kita belajar force. Kalau belajar force, dia sentiasa bagi tahu formula dia F sama dengan MA, F sama dengan MA, F sama dengan MA. Tapi semalam kita belajar, tak semua keadaan korang nak kena pakai F sama dengan MA. Kena tengok dulu balance ke, unbalance ke. So konsep fizik dia dekat situ. So konsep fizik tu yang korang kena faham. Okay. So itu sahaja untuk kelas kita pagi ini. Cukup dah sejam.
Okay, so nanti cikgu akan informkan nextnya bila, insyaAllah. Okay, so sebab esok cikgu akan dah start kelas yang berbayar. So untuk kelas yang percuma, kita akan ada masa juga tapi tak boleh buat lama lah. Okay, tapi tak boleh buat lama. Maybe dalam setengah jam macam tu. Siapa yang nak join untuk berbayar boleh. Siapa yang nak join yang free pun masih boleh. Tak ada masalah. Tapi cikgu tak boleh buat lama lah. Mungkin satu hari dalam setengah jam je satu kelas. Okay. So yang kelas yang kalau berminat, siapa yang berminat untuk yang berbayar, nanti cikgu akan inform dalam grup insyaAllah. Okay, so terima kasih semua yang ada pagi ni. Tadi cikgu tengok ada 90 orang, sekarang dah tinggal 82. Okay, so kita jumpa lagi insyaAllah nanti next class cikgu akan bagi tahu. Okay, so kita ambil gambar sekejap. Kenangan, cik kenangan. Okay, 1, 2. Okay, siapa lagi ada? Okay, ni semua tak ada muka. Ramai yang suruh muka rupanya. Okay, so itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi next class. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.